mengenai pengenalan tentang racun dan keracunan. So yang pertama, definisi mengenai racun. Racun, apakah itu racun? So racun adalah sebarang benda yang diserap ke dalam tubuh badan dengan apa jua cara sekalipun yang mampu mengganggu fungsi tubuh badan. Sama ada dia dalam bentuk pepejal, cecair maupun gas. Bagi keracunan pula, keracunan adalah keadaan di mana tubuh badan diganggu atau penyakit yang dihasilkan akibat pengambilan racun. So di sini terdapat 3 jenis keracunan, iaitu keracunan makanan, keracunan serangga dan keracunan tumbuhan. Keracunan makanan ialah penyakit yang disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar. Keracunan tumbuhan ialah penyakit disebabkan oleh tumbuhan yang mempunyai racun. Keracunan serangga ialah penyakit yang disebabkan oleh serangga yang mempunyai toksik yang berbisa. Bagaimanakah racun memasuki ke dalam tubuh badan kita? So racun boleh dimasuki melalui empat cara, iaitu melalui mulut, melalui pernafasan, melalui serapan kulit ataupun melalui suntikan. Antara bahan-bahan toksik yang sering menyebabkan kita keracunan adalah yang pertama, ubat-ubatan. So ubat-ubatan ni sama ada ubat yang dah lama, lepas tu kita makan semula. So di situ pun boleh menyebabkan kita keracunan. So yang kedua, racun serangga. Yang ketiga, gas. Yang keempat, produk pertanian seperti baja ataupun racun rumpai. Yang kelima, bahan-bahan kimia daripada industri. Yang keenam, bahan-bahan pencuci di rumah seperti sabun, peluntur dan sebagainya. Yang terakhir, apakah gejala disebabkan keracunan? So tanda-tanda awal yang dapat dilihat yang disebabkan oleh keracunan adalah salah satunya loya, yang kedua muntah-muntah, yang ketiga syirik-birik, yang keempat pening, yang kelima sakit perut, dan yang keenam adalah sesak nafas. Kesan-kesan akibat keracunan mempunyai beberapa faktor. So salah satu daripada faktor tersebut adalah dia mengikut jenis bahan kimia tersebut. So sama ada dia yang jenis ringan ataupun yang berat. So seterusnya mengikut jumlah yang diambil. So di mana kalau kita hanya ambil tertelan sedikit sahaja racun, so, mungkin dapat dirawat. Kalau kita dah tertelan sebotol, peluang untuk sembuh agak rendah. So faktor yang ketiga mengikut usia. Faktor yang terakhir iaitu mengikut keadaan kesihatan mangsa. So di mana seandainya mangsa telah mempunyai tahap kesihatan yang rendah, so beliau pula terkena keracunan, so mungkin akan memudaratkan beliau. Seterusnya, kita sambung pula kepada punca-punca yang boleh menyebabkan berlakunya keracunan. Yang pertama iaitu punca berlakunya keracunan makanan.
Yang pertama, pengendali makanan yang tidak mengamalkan kebersihan diri. Seterusnya, pencemaran silang dari makanan yang dimasak dengan makanan mentah. Yang ketiga, makan makanan mentah ataupun makan makanan yang tidak dimasak dengan sempurna. Dan yang terakhir, makanan dalam keadaan suhu bilik atau Keratan Akbar ini merupakan bukti dan punca berlakunya keracunan makanan di negara kita. Oleh itu, kita dinasihatkan supaya sentiasa memakan makanan yang bersih. Seterusnya, mari kita pergi kepada jenis tumbuhan yang boleh menyebabkan berlakunya keracunan. Nombor 1, Hydrangea. Mengandungi sebatian glycosidat cyanogen dan akan mengeluarkan sebatian hidrogen cyanida yang sangat bahaya terhadap tubuh badan apabila ia tertelan. Nombor 3, Sansevieria atau dikenali sebagai lidah mertua. Meskipun kadar racun pada tanaman lidah mertua tidak terlalu tinggi, namun tetap sahaja bahaya. Kesan sampingan yang ditimbulkan dari racun tanaman ini adalah muntah-muntah. Yang ketiga iaitu keracunan yang berpunca daripada haiwan serangga. Seterusnya, punca keracunan akibat daripada haiwan serangga. Yang pertama iaitu lebah pembunuh. Kelompok lebah pembunuh dapat mengikuti korbannya lebih dari 1 mil atau lebih dari 1,609 meter. Yang terakhir iaitu ular derik mujawe. Bisa ular derik mujawe dapat disebandingkan king cobra. Jika tergigit dan tidak ditangani dalam hitungan jam, penglihatan akan mulai memburuk dan diikuti Gejala-gejala keracunan makanan menurut Kementerian Kesihatan Malaysia. Sakit kepala atau pening, demam atau keletihan, sakit perut atau cirit-birit, dan rasa loyah atau muntah-muntah. Jenis tumbuhan yang boleh kita lihat dalam gambar tersebut ialah tumbuhan yang didapati bertoksik ataupun beracun pada keseluruhan bahagian kerana memiliki cecair yang mengandungi bahan kimia. Pokok lidah mertua ataupun jin. Pokok lidah jin ini mengandungi bahan aktif yang boleh menyebabkan seseorang mengalami gejala ringan. Anthurium spp. Kesan sampingan bibir bengkak, mata gatal, kulit boleh melecur, saluran pernafasan terganggu jika tergigit. Pokok telinga gajah mempunyai racun terutama cecair pada daun. Pokok batik boleh menyebabkan bibir bengkak, gatal pada kulit, saluran pernafasan terganggu jika tergigit atau termakan daun tersebut. Pokok duit-duit akan menyebabkan mata pedih dan berair, sakit perut dan muntah jika kita tergigit atau termakan. Ini merupakan peratusan jenis racun serangga yang digunakan. Simptom utama keracunan serangga: pening, sesak nafas, muntah, sakit perut, dan ruam. Kita lihat dalam contoh jenis racun dan simptomnya: paraquat, bara kulit dan tekak, pendarahan teruk, kegagalan hati dan buah pinggang, luka pada paru-paru. Metilbromida, kesukaran berjalan, lemah sendi dan otot. Organik klorin, mandul, tidak sedar diri, mudah keliru, pucat, dan sawan.
Seterusnya, mari kita lihat pertolongan cemas bagi keracunan gas. Keracunan gas biasanya berlaku melalui saluran pernafasan. Pertama sekali, sebagai seorang penyelamat, elakkan diri kita daripada terhidu gas beracun. Yang kedua, pindahkan mangsa daripada kawasan yang dicemari oleh gas. Tujuannya untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih kronik. Ketiga, buka saluran pernafasan mangsa. Hal ini untuk memastikan tiada halangan yang mengganggu saluran pernafasan mangsa. Yang keempat, pastikan mangsa dalam keadaan sedar. Dengan cara semak nadi mangsa dan beri baringan pemulihan. Sekiranya mangsa masih tidak sedar, lakukan CPR untuk menyadarkan mangsa. Dan akhir sekali, hantar mangsa ke hospital bagi tujuan penyembuhan lanjutan. Yang berikut adalah langkah merawat dan mencegah keracunan makanan. Sekiranya ada di kalangan ahli keluarga atau rakan-rakan yang mengalami sakit akibat keracunan makanan, anda mampu untuk memberi bantuan awal kepada mereka dengan langkah-langkah seperti kenal pasti punca kesakitan. Kebiasaannya, orang yang mengalami keracunan makanan akan mengalami sakit di bahagian perut. Seterusnya, baringkan dan longgarkan pakaian. Ini bertujuan untuk menjadikan mereka lebih selesa. Sekiranya kesakitan yang dialami terlalu teruk, hantar ke hospital dengan segera. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk mencegah daripada mengalami keracunan makanan. Langkah-langkah yang boleh dilaksanakan adalah kerap mencuci tangan, asingkan makanan dan masakan yang mentah dan juga yang telah dimasak, makan makanan yang telah dimasak, pastikan makanan berada pada suhu yang selamat, dan yang terakhir, pastikan air yang bersih digunakan untuk membasuh bahan masakan. Cara untuk mengendalikan keracunan melalui mulut pula adalah dengan mengenal pasti jenis racun sama ada ianya jenis racun korosif ataupun kaustik. Seterusnya adalah dengan menilai keadaan pesakit sama ada pesakit berada dalam keadaan sedar ataupun tidak. Tindakan susulan yang perlu dilakukan pula adalah dengan mencairkan racun dengan memberi pesakit minum sama ada air putih, air susu ataupun dengan memberi pesakit memakan arang yang sudah diaktifasi. Pesakit juga perlu dimuntahkan dengan cara menggeletek anak lidah pesakit kecuali dua keadaan, yaitu keadaan di mana pesakit tidak sadarkan diri ataupun pesakit telah tertelan racun jenis kaustik. Jika pesakit berada dalam keadaan yang lebih kritikal, maka pesakit perlu dirawat renjatan ataupun terus dibawa ke hospital. Saya akan merumuskan tentang racun dan keracunan. Sebilangan masyarakat sebenarnya sudah lama terdedah dengan isu keracunan ini. Pelajar sekolah lebih cenderung untuk mengalami keracunan makanan kerana makanan utama mereka di sekolah adalah daripada pengusaha makanan di sekolah mereka. Isu keracunan makanan bukan isu yang baru. Golongan berpendidikan lebih terdedah kepada isu dan pendidikan mengenai racun dan keracunan ini. Okey, pengguna dan pengusaha harus bersama-sama untuk menangani isu yang menyebabkan keracunan ini. Contoh, pengguna memilih makanan yang bersih dan pengusaha harus peka terhadap kebersihan penyediaan makanan, bukan hanya ketika penyajian makanan, terutama ketika jualan.